إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari ini insya-Allah kita dah pun memasuki daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau dalam permainan bola, kita berada di minit-minit terakhir untuk kita nak menumpaskan musuh kita iaitu nafsu. Ketika mana musuh yang nyata, syaitan, sedang diikat, sedang dibelit, kita sedang bermain, kita sedang berlawan dan kita sedang nak mengalahkan nafsu kita. Dan di saat dan ketika ini, saya mengajak diri saya juga kepada tuan-tuan hadirin muslimin muslimat semua untuk sama-sama kita menuju ke gawang kemenangan, kita menuju ke garisan penamat yang lebih, kita kata yang lebih baik ataupun yang lebih elok di samping kita nak menghabiskan Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, daripada jumlah hari 365 hari Nabi SAW, setiap hari Nabi akan bertemu, bercakap, berdialog ataupun bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Daripada 365 hari ini tuan-tuan, hanya 10 hari sahaja Nabi SAW mengasingkan diri, beribadah, membaca Al-Quran, berzikir dan melaksanakan amal soleh. Dan Nabi SAW ketika itu menjauhkan diri ataupun cuba untuk menyendiri kerana nak beribadah di 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita tak boleh menghidupkan seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW, paling tidak pada setiap malam, pada malam-malam yang terakhir, bukanlah kita sibuk membuat sesuatu yang luar daripada apa yang disarankan oleh Nabi SAW, tetapi kita mempergiatkan lagi, menambah lagi, gigih usaha lagi untuk kita memperbanyakkan lagi ibadah pada 10 malam yang terakhir. Dan tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum, di 10 malam yang terakhir inilah Allah menghidangkan menu yang paling istimewa dalam bulan Ramadan, iaitulah menu Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan alfa syahrin, 1000 bulan bagi orang yang mendapatkan dia. Bayangkan satu orang yang mendapatkan daripada 80
3 tahun 4 bulan ini bersamaan dengan 1000 bulan, dia mendapat pahala ganjaran seumpama mengerjakan amalan selama 83 tahun. Barangkali kita ada yang umur 60, umur 70 pun belum tentu lagi dalam usia yang penuh macam tu beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan pada tahun ini kita berusaha untuk nak mempergiatkan lagi ibadah kita untuk mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna lailatul qadar, dan mendapat ganjaran lailatul qadar insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana pada pagi ini kita akan menyambung hadis yang ke-32 yang bertajuk terdengar suara aneh daripada awan. Pada pertemuan yang lalu kita dah baca dengan panjang lebar hadis yang panjang yang menceritakan tentang 3 orang lelaki daripada kalangan Bani Israel. Seorang buta, seorang sopak, seorang lagi botak, yang mereka ini Allah uji. Asalnya sakit, asalnya ada masalah, Allah uji, Allah bagi nikmat kesihatan. Yang botak tumbuh rambut, yang buta celak, yang sakit sopak dapat kulit yang baik, dan masing-masing diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Ada kambing, ada unta, ada lembu. Kemudian Allah uji mereka dengan didatangkan malaikat. Itu kita dah cerita. Daripada 3 orang tadi, hanya seorang saja yang reti erti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa dia kepada asal usul dia yang dulu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan orang yang tadi itu dalam keadaan bagaimana yang Allah beri kepada dia. Pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-32 yang bertajuk terdengar suara aneh daripada awan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bifalatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin iski hadiqata fulan fatanaha dhalika as-sahabu fa'aqraqa ma'ahu fi harra fa'idha syarjatun min tilka syiraj qad istaw'abat dhalika al-ma'a kulla fatata'abba'a al-ma'a fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilu al-ma' bimishatihi faqala lahu ya abdallah ma ismuka qala fulani lismi alladhi sami'a fi sahabati faqala lahu ya abdallah lima tas'aluni an ismi faqala inni sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha ma'uhu yaqul isqi hadiqata fulanin lismika fama tasna'u fiha faqala amma idh qulta hadha fa inni unzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthi wa akalu wa ana wa ilani thulutha wa araddu fiha thulutha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada seorang lelaki yang sedang berjalan. Nabi kata dia berjalan ni yamshi bil falah. Yamshi bil falah. Dia berjalan di satu kawasan tanah lapang ataupun satu kawasan padang. Falah kalau dengan ha bulat itu makna dia padang ataupun tanah lapang. Tapi kalau falah dengan ha yang kita sebut ha pedah tu, itu dengan makna kejayaan. Jadi kalau kita yang azan kena sebut bagi betul, hayya 'alal falah, barulah sebut mari menuju kejayaan.
Kalau kita sebut hayya 'alal falah, mari menuju padang. Jom ramai-ramai pergi main bola. Jaga, jangan salah sebut. Takut kalau salah sebut makna dia beza. Kata Nabi SAW, lelaki ni dia berjalan di satu tempat yang lapang yang tidak ada air pada dia. Yang mana kawasan tu kawasan yang kering kontak, tak ada air. Tiba-tiba masa dia berjalan tuan-tuan, fasami'a sautan fi sahabatin. Tengah dia duduk jalan-jalan, tiba-tiba dia dengar ada suara aneh yang memberi arahan daripada awan. Suara aneh tu dia bagi arahan dekat awan. Dia dengar satu suara yang suara tu mai daripada mana. Baik tuan-tuan, berhenti takat tu. Kita ni dalam bab dengar suara ni boleh ke tak boleh? Jawapan dia harus. Nabi SAW ketika Nabi turun daripada Gua Hira, Nabi nak balik ke rumah, Nabi dengar suara. Nabi dengar suara malaikat Jibril. Nabi dengar suara, ya Muhammad anta Rasulullah. Ya Muhammad anta Rasulullah. Ya Muhammad anta Rasulullah. Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah. Kamu adalah utusan Allah. Kamu adalah utusan Allah. Nabi cari tengok, kiri tak ada, kanan tak ada, depan tak ada, belakang tak ada. Nabi langut atas. Nabi langut atas, Nabi tengok malaikat Jibril sedang buka sayap dia tu sambil dia menyebutkan perkataan tersebut. Nabi boleh dengar. Nabi boleh dengar perkataan. Ada seorang tabi'in ataupun seorang orang soleh, nama dia Ibrahim bin Adham. Dia ni seorang, kita kata seorang kerabat diraja. Dia ni sebelum kisah dia nak bertukar jadi orang yang soleh, orang alim, dia ni orang yang suka keluar buru. Dia suka keluar masuk hutan, dia suka habiskan masa dia dengan pi berburu. Masuk pi buru binatang apa, kira dia ghalib buat benda tu sampai dia leka dengan semayang, dia buat lambat dengan semayang. Tengah dia keluar pi buru ni tuan-tuan, tiba-tiba dia dengar satu suara. Dia dengar satu suara yang mana suara tu sebut kepada dia, alihadza khuliqta, adakah ini sebab kamu diciptakan? Satu suara mai dia tak tahu daripada mana suara tu mai. Suara tu kata, alihadza khuliqta, wahai Ibrahim bin Adham, inikah sebab kamu diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya lebih kurang macam ni lah. Apa yang kamu buat ni, kerja ni ke yang Allah Ta'ala suruh kamu buat? Kamu diciptakan kerana ni ke? Ibrahim bin Adham ni dia kena macam satu teguran yang deep lah, satu teguran yang makan dalam. Lepas daripada tu, dia terus menjadi orang yang alim, orang yang soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga seorang tabi'in, nama dia Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni makna dia macam lembu betina ataupun kita kata macam kebau lah. Macam kebau. Dia pun macam tu. Sebelum nak jadi orang yang soleh, orang alim, orang hebat, dia pernah dengar satu suara. Suara yang memberi teguran kepada dia. Akhirnya dia berubah menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Jadi kalau pada kita, bila kita sebut, harus kita mempercayai bahawa ada suara-suara yang mungkin kita boleh dengar tapi kita tak nampak. Cumanya kita tak minta lah, tak pergi kacau pula. Duduk di rumah dengar suara, cari tak jumpa. Itu masalah juga. Tak pergi dengar suara, cari tak jumpa. Tapi nak habaknya kata, harus berlaku. Bagaimana berlaku kepada Nabi Musa, bagaimana berlaku kepada Nabi-Nabi yang lain dan cerita-cerita yang kita sebutkan tadi, itu harus boleh berlaku kepada kita. Suara-suara itu kita boleh dengar. Barangkali suara tu suara malaikat, barangkali suara tu suara jin daripada jin Islam barangkali. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita boleh dengar daripada suara-suara tersebut. Macam Ibrahim bin Adham tadi, Sufyan Ats-Tsauri, dia cerita orang lain tak dengar. Hanya dia saja yang dengar. Hanya dia saja yang dengar suara.
Dia seolah-olah macam orang lain tak dengar, dia hanya dengar suara tu, kemudian dia terus menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Tapi dia mengaji lah tuan-tuan, bukanlah dia terus jadi orang yang alim, orang soleh dengan dengar suara tu. Dia mengaji melalui proses, kemudian barulah jadi orang alim, orang hebat. Baik, laki tadi dia dengar satu suara yang bagi arahan dekat awan. Suara tadi tu sebut kepada awan. Suara tadi tu kata, Isqi hadiqata fulan. Suara tadi tu dia bagi arahan dekat awan yang ada di sekitar kawasan laki tu. Suara tu kata, wahai awan, kamu siramlah kebun si fulan itu. Tuan-tuan, kita tak duk dengar suara pun kacau juga. Kan, kita tak mau minta lah lagu tu. Tapi kalau tak duk dengar suara tak nampak orang, dengar suara tak nampak tubuh, dengar suara tak nampak apa ni, masalah. Bukanlah masalah, tapi mungkin sikit mengganggulah kita. Tapi ini diceritakan oleh hadis Nabi, hadis sahih ni. Laki ni dia dengar suara yang mana suara tu beri arahan kepada awan, yang mana awan tu awan yang penuh dengan mungkin ayat yang akan menurunkan hujan. Suara tu kata, Isqi hadiqata fulan, wahai awan, siramlah kamu pada kebun si fulan itu. Kemudian awan itu pun segera bergerak menuju ke tempat yang diarahnya. Bila suara tadi tu bagi arahan dekat awan tu tuan-tuan, maka awan tu pun bergerak. Dia nampak awan tu bergerak pergi dekat satu tempat yang diarahkan, lalu menuangkan airnya ke atas tanah lapang berbatu hitam itu. Awan tadi pun turunkan hujan, turunkan air dekat satu tempat. Tiba-tiba aliran air yang banyak bercantum menjadi satu aliran. Air yang turun tadi tu dia bergabung menjadi satu di depan mata kawan tu, kemudian bergerak, laki tu nampak mengalir ke arah satu tempat. Laki itu terus mengikuti aliran itu. Dia duk dengar dah suara daripada tadi, mula dengar suara, lepas tu nampak awan, lepas tu awan tu turun air, lepas tu air tadi tu bergabung menjadi satu aliran. Kemudian daripada satu aliran tu dia bawa pergi ke satu tempat. Kemudian bila lelaki itu ikut, follow, ikut. Kemudian kata hadis Nabi SAW sebut, nampaklah seorang lelaki yang berdiri di kebunnya, mengalirkan air itu dengan bajaknya. Mengalirkan air itu dengan alat bajak dia. Bila dia ikut air tadi, sampailah dekat satu tempat, yang mana di tempat tu ada seorang lelaki tengah tarik air tu bagi masuk ke kebun dia. Kira seolah-olah air tu dia buat macam satu longkang, lalu straight sampai dekat kebun kawan tu. Lepas tu dia tarik kebun kawan tu pun, tuan kebun tu pun tarik bagi air tu masuk ke dalam kebun dia. Kemudian bila lelaki ni menyaksikan kejadian pelik ni, dahlah mula-mula dengar suara, lepas tu nampak awan, lepas tu awan pula dia bagi hujan, kemudian air tadi pula mengalir pergi ke satu tempat, kemudian lelaki tadi tu pun tarik masuk air tadi ke dalam kawasan tempat dia. Maka lelaki yang nampak kejadian ni pun tanya, faqala lahu, ya Abdallah, ma ismuka? Lelaki ni pun tanya, wahai hamba Allah, siapakah nama kamu? Lelaki ni pun tengok kejadian tu, maka lelaki ni pun pergi tanya, ma ismuka? Siapakah nama kamu? Maka lelaki yang ditanya tadi pun jawab, qala fulanun. Lelaki yang tadi itu pun jawab, dia kata, nama aku sekian. Dia sebut nama dia. Bila lelaki yang tanya ni, dia dengar kawan tuan kebun tadi sebut nama tu, kemudian dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata, ternyata nama pemilik kebun itu sama dengan nama yang didengari oleh lelaki tadi pada awan yang dia dengar suara tadi tu. Bila dia cek balik, tally balik nama yang dia dengar dekat suara yang bagi arahan dekat awan suruh siram dekat kebun si fulan itu, nama tadi tu sama dengan nama laki yang bagi tahu nama dia ni. Oh, rupanya tuan ni yang aku dengar suara tadi tu,
kawan tu sebut ataupun suara pelik tadi tu bagi arahan suruh siram dekat kebun nama si fulan dengan si fulan ni, rupanya nama tu sama dengan nama kawan tuan kepada kebun tadi. Kemudian lelaki tadi pun tanya lagi. Bila lelaki tu tanya, maka pemilik kebun tadi itu pun bertanya. Pemilik kebun tadi tu tanya balik kepada orang yang tanya, lelaki yang dengar suara ni, dia tanya balik. Dia kata, "Ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi?" Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanyakan nama aku? Kenapa engkau tanya nama aku? Kan kita pun pelik juga kalau tiba-tiba orang mai tanya kita nama, kan kita tak pernah kenal dia, tak pernah tengok muka dia, tak pernah berjumpa dengan dia, tiba-tiba dia mai dia tanya kita ni sekian-sekian nama ke? Sekian-sekian nama ke? Ataupun ni sekian-sekian ke? Kita pun tanya, ya betul, ni nama apa? Macam mana boleh tahu nama saya? Mesti kita pun tanya macam tu. Lebih kurang sama aja dialog. Kita pun macam tu. Bila orang mai sebut nama kita, dia boleh sebut pula duduk mana. Ni anak pakcik ni ke? Ni anak ni ke? Dia boleh sebut macam tu. Mesti kita pelik. Kita pun tanya dia balik. Kenal di mana? Tahu mana nama? Macam mana tahu saya duduk mana? Macam mana tahu pak saya? Macam mana tahu anak saya? Kita nak tahu juga macam mana kawan tu boleh tahu. Maka lelaki ni pun dia tanya balik dekat kawan tu. Dia tanya, "Mengapa anda tanyakan nama saya? Sebab apa kamu tanya nama saya?" Lelaki itu pun menjawab. Bila lelaki itu dengar macam tu, maka lelaki itu pun kata, "Faqala inni sami'tu sautan fis sahab alladhi haza ma'uhu yaqul isqi hadiqata fulanin lismika." Maka lelaki tadi pun jawab. Lelaki tadi kata, "Sesungguhnya tadi saya mendengar suara aneh di awan," dia kata. Tadi ni dia kata, kalau hang nak tahu yang aku tanya nama hang ni, tadi masa aku berjalan seorang-seorang, aku dengar satu suara tu bagi arahan dekat awan, kemudian awan tu siram, awan tu turunkan hujan, kemudian ayat hujan tadi tu dicantum menjadi satu, mengalir sampai dekat kebun hang. Macam tu yang aku dengar. Dan nama yang disebutkan oleh suara tadi tu seperti mana nama yang kamu sebut nama kamu. Kemudian laki tadi tu pun dia pun tanya dekat tuan kebun tu. Dia kata, "Fama tasna'u fiha?" Dia tanya dekat tuan kebun tu. "Sebenarnya wahai tuan, apakah yang anda lakukan?" Sebenarnya saya nak tanya apa amalan yang tuan buat. Apa benda yang tuan buat sampai tuan ni disebut nama. Disebutkan nama dengan suara mai daripada suara yang tah daripada mana-mana. Kemudian awan mai menyiram kebun tuan ni sampai jadi macam tu. Apa yang tuan buat? Tuan-tuan, kadang-kadang nama kita ni biarlah kita tak dikenali di dunia, tetapi kita dikenali di akhirat. Kita low profile di dunia, tetapi kita dikenali di akhirat. Kalau di dunia orang kenal, di akhirat orang tak kenal, itu malang bagi dia. Malang yang sikit lah. Kalau dunia orang kenal boleh gagah lagi, di akhirat orang tak kenal, rugi dia. Tapi kalau di dunia orang tak kenal, di akhirat pun malaikat tak kenal, Allah tak kenal, apa pun tak kenal dia, itu lebih-lebih malang lagi. Sebab itu kita jadi hamba Allah yang mana di dunia kita tidak dikenali, tetapi biarlah di akhirat nama kita disebut. Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis yang mana orang yang bangun sembahyang pada di sepertiga malam dia bangun, Allah Subhanahu wa taala turun mai ke langit dunia, Allah taala sebut, Allah taala kata, "Aku bangga kepada hamba-hambaku yang mereka bangun pada waktu malam ketika mana hamba-hambaku yang lain masih lagi sedang tidur nyenyak. Sebut nama mereka, ketahuilah bahawa aku bangga dengan mereka-mereka ini." Dan biarlah kita jadi orang yang Allah bangga dengan kita. Walaupun manusia tak bangga dengan kita pun, walaupun kita ni di dunia, kalau orang sebut nama kita seronok, kan, kita kalau masuk televisyen lah kita kata, kan, main temu ramah raya ke apa, kan, pergi temu raya di
main apa temu ramah di bazar mana-mana ke, kita lalu kok belakang, kebetulan kita pun tanya ni nak siar bila, dia kata sat gi siar kan. Dia kata sat gi siar, balik cari, balik cari. Masuk radio kau sebut nama dalam radio kau, sebut nama dalam TV kau, orang sebut kau, seronok kita. Sebut hak baik lah. Kalau sebut tak baik kita tak carilah. Sebut hak baik. Sebut hak baik ni kita akan cari. Apatah lagi kalau nama itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tergolong daripada golongan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apa tuan-tuan, biar kita tak terkenal di dunia, kita orang yang low profile, orang yang tak dikenali, tetapi di akhirat nama kita disebut oleh malaikat. Kan kisah kita cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, dia ni orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan zikir dia ni didengari oleh malaikat-malaikat. Malaikat ni selalu sebut, selalu dengar zikir oleh Nabi Yunus alaihi salam. Tiba-tiba bila lama tak dengar, malaikat tanya, di mana suara yang lama kami tak dengar ni? Kan malaikat tanya. Maknanya pada masa tu Nabi Yunus alaihi salam ni berada jauh daripada dasar laut pada masa tu. Kemudian barulah dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebut doa tu, baru malaikat dengar. Malaikat kata, kami dengar suara bunyi sayup-sayup, bunyi suara kejauhan. Tu suara siapa? Itu suara Nabi Yunus alaihi salam yang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, biar nama kita tergolong dalam nama yang dipuji oleh Allah, didengari oleh Allah, bukan nama yang didoakan kebencian ataupun doa azab oleh Allah dan para malaikat. Tuan-tuan, kita tak mau macam tu. Mudah-mudahan kita jadi orang yang termasuk di kalangan orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat dan didengari ataupun disebut juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila lelaki itu cerita macam tu, maka pemilik kebun tadi tu pun jawab. Bila lelaki itu tanya, tuan, apa resepi ataupun apa yang tuan buat sebenarnya? Amalan apa yang tuan buat sampai nama tuan ni disebut ataupun nama tuan ni saya dengar sampai macam tu sekali? Faqala amma idh qulta hala, maka dia pun kata, kalaulah kamu tanya kepada aku ataupun oleh kerana kamu dah bertanya soalan ini kepada aku, maka aku ceritalah kepada kamu. Maka dia pun sebut, dia kata, fa inni, dia kata, unzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqa bi thulusi wa akalu ana wa iyali thulusa wa araddu fiha thulusa. Dia pun sebut, dia kata kalau hang nak tahu, aku ni seorang tukang kebun, dia kata. Aku ni seorang tukang kebun, dia kata. Aku nak bagi tahu dekat hang bahawa aku ni selalu memperhatikan jumlah hasil yang aku dapat. Dia kata aku ni bila aku buat cucuk tanam, aku bercucuk tanam, dia kata bila aku bercucuk tanam, aku akan tengok daripada hasil cucuk tanam aku tu, kemudian aku akan sedekahkan daripada hasil cucuk tanam aku tu sulusa, 1/3. Dia bahagikan hasil tanaman dia ataupun dia punya hasil, dia punya apa kerja yang dia buat tu kepada 3, dia kata. Yang pertama, dia kata, aku berikan 1/3 kepada sedekah. 1/3 banyak. Kalau 3,000 maknanya 1,000 dia bagi sedekah. Kemudian dia kata 1/3 lagi aku makan bersama keluarga. Lagi 1/3 aku gunakan untuk kehidupan harian aku. Aku beli pakai, aku nafkahkan pada anak-anak aku beli, aku gunakan bersama keluarga aku daripada 1/3 lagi. Kemudian dia sambung, dia kata dan 1/3 lagi aku kembalikan semula ke kebun ini sebagai biji benih. Dan dia kata 1/3 lagi aku gunakan balik sebagai modal aku untuk aku nak tanam semula tanaman biji benih yang aku guna, yang aku tanam, yang aku buat usaha hasil daripada usaha.
Tuan-tuan, kalau dia bahagi 1/3, maknanya banyak. Kita daripada situ bukanlah banyak sangat pun yang kita dituntut. Dituntut tu banyak, tapi kurang daripada tu pun tak ada masalah apa. 10% daripada harta kita tu pun dah dikira banyak dah kalau kita infak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan laki tadi tu 1/3 yang dia infakkan pada jalan Allah ataupun sedekah daripada situ. Baik, keterangan hadis. Kata tuan kitab kita, pertanian sangat digalakkan di dalam Islam. Tuan, orang yang bercucuk tanam, orang yang ada tanam-tanaman sangat digalakkan dan dia termasuk daripada melakukan amal soleh. Dia termasuk daripada amal soleh yang sangat-sangat dituntut. Kita yang ada tanah tuan-tuan, kalau tanah tuan-tuan tu masih lagi belum bercadang nak buat rumah ke, masih belum lagi nak buat apa-apa, tanamlah apa-apa di situ yang boleh mendatangkan hasil. Nabi SAW, Nabi pernah sebut, Nabi kata, kalaulah kamu tahu kiamat dah nak dekat dah, Nabi kata. Maknanya lebih kurang macam ni lah. Kalau kamu tahu kiamat nak dekat, katalah kita tahu bahawa matahari dah berubah tempat, ataupun kita dah tahu dah kata Imam Mahdi dah keluar, Nabi Isa dah turun, Nabi kata di tangan kamu tu ada lagi biji benih, maka tanamlah benih kamu. Tanamlah benih kamu. Nabi suruh sampai macam tu. Nabi suruh macam tu. Punya nak abahnya bercucuk tanam ni amalan yang sangat digalakkan. Amalan yang sangat baik. Orang yang bercucuk tanam ni tuan-tuan, bahkan petani-petani kalau tuan-tuan yang ada di sini, yang buat bendang, yang buat kebun getahnya, yang buat kelapa sawitnya, yang apa, tak kira lah apa hasil bentuk yang dia buat usaha sendiri ni. Sama ada dia bercucuk tanam, dia tu petani, dia tu nelayan, dia tu apa segala usaha hasil-hasil jenis-jenis tu, dia akan mendapat pahala daripada apa yang orang makan daripada hasil dia. Dia seorang petani, walaupun dia jual, tapi bila orang beli daripada apa yang dia jual, tak apalah yang dia jual itu dia dapat hasil, tetapi dia juga dikira mendapat pahala kerana telah menyempurnakan ataupun dia bagi pula kepada orang lain untuk memudahkan urusan. Pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak kepada dia. Baik, itu ada satu nasyid dia kata apa? Dia kata petani manusia yang berjasa kepada negara dan bangsa, memberi makan kepada rakyat jelata. Saya tak mau nasyid, saya kira orang marah dalam masjid tak boleh nasyid. Dalam masjid jangan nyanyi. Pesan untuk guru saya jangan nyanyi. Tapi saya sebut skrip dia lah, lirik dia. Dan satu nasyid kumpulan Rabbani, kalau tak betul, kumpulan Rabbani, dia sebut, dia kata petani manusia yang berjasa. Tuan, petani ni bila kita renung tengok balik, hidup dia cukup berjasa kepada kita. Kerana mereka kita boleh makan sayur, boleh makan nasi, boleh makan segala-gala benda ni hasil daripada titik peluh petani. Setiap apa yang ditanam, yang diusahakan, orang beli, tetapi kita akan dapat pahala kerana kita yang menghasilkan benda tersebut, dan kita akan mendapat pahala yang cukup banyak. Jadi jangan berasa rugi. Orang yang bercucuk tanam ni, dia termasuk daripada melakukan amal soleh. Orang yang akan dikira sebagai mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dapat menyihatkan tubuh badan dan mengundang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Petani akan memperolehi pahala sedekah dari hasil buah-buahan dan biji-bijian yang diusahakan itu. Sama ada ia dijual atau dia memakannya atau dimakan oleh binatang alau ataupun dicuri. Cuba bayangkan tuan-tuan, seorang yang dia tanam beras ke, dia ada kebun pokok-pokok ke, dia ada durian, dia ada manggis, dia ada pisang dan sebagainya. Dia sama ada dia makan sendiri, dia jual, ataupun tak kena gaya orang curi. Curi tu tak kiralah binatang curi ke, tekpik nampak tu mai curi ke, macam-macam style. Tak kira bentuk macam mana pun, dia tetap akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, pahala dia menyuburkan tanah, tidak membiarkan tanah tadi kosong. Kedua,
dia menghasilkan buah-buahan yang boleh bagi manfaat kepada orang, tanam-tanaman yang boleh bagi manfaat kepada orang. Kemudian yang ketiga, kalaulah dia jual, dia juga dapat pahala. Kalau binatang curi makan, kan kita biasanya tanam-tanaman ni kita tak ingat lain dah, kera lah. Kera kalau mai dia buat macam-macam. Kalau jambu, dia runtun jambu tu sampai luruh habis semua. Kalau buah durian ni, dia punya tendang buah tu sampai jatuh habis semua. Kadang kita pun geram. Kadang-kadang dia makan sekerat, tinggal sekerat, tupai lah, apalah, musang lah, semua benda-benda tadi ni dia makan, automatik kita juga dapat pahala walaupun perasaan kita tu marah. Bayangkan burung kadang-kadang main hinggap-hinggap, dia patuk, dia tebuk, tupai dia tebuk sebelah tu. Kan kita tengok nangka belah depan nampak elok. Kalih-kalih belah belakang, rupanya rebuk dah. Habis lubang habis dah. Kita juga mendapat pahala. Apatah lagi yang curi tu manusia. Manusia kan, ada orang kita duk perhati tengok dah tandan pisang ni, kita kata ni esok lusa boleh ambil, tak ada ni esok lusa. Orang mak awal lagi, dia potong, dia cantat, dia dulu ambil pi. Tak apalah, kita tetap akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tuan kita, petani yang baik tidak akan lupakan, tidak akan melupakan tanggungjawabnya, iaitu mengeluarkan zakat dan bersedekah. Biasanya bila mengerjakan pertanian, dia juga akan mengeluarkan zakat. Tubuh badan dia sihat, tubuh badan dia kuat, dia buat kerja yang diredai oleh Allah, dan dia juga mengeluarkan zakat. Kan kadang-kadang kita tengok orang yang bertani ni, dia hidup dia mudah ya. Dia dan mai sembahyang subuh berjemaah di masjid, sekali dia balik, baru dia pi ke bendang dia, baru dia pi ke kebun dia, baru dia pi ke kebun kelapa sawit dia. Sekali sebelum Zuhur dia perdarah balik pula. Dia perdarah balik ke rumah, bersiap, dia mai di masjid tempat sembahyang Zuhur. Sekali dia balik habis Zuhur, dia rehat di rumah. Petang sekali dia pergi tengok pula kebun dia, bisi rumput ke, dia pergi cantah apa pokok yang tak sepatutnya ada. Lepas tu balik dia dan pula maghrib Isyak, kemudian cukup pula tempoh tanam-tanaman dia tadi dapat hasil, dia bahagikan untuk keluarkan zakat. Orang macam ni Allah Subhanahu Wa Taala akan redha hidup dia kerana dia mengatur urusan dia baik di antara dunia dan akhirat dia. Kerana dengan inilah tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang yang buat kerja, taklah kita kata kaya macam orang kaya, tapi anak-anak dia boleh jadi elok, anak-anak dia boleh jadi soleh, anak-anak dia boleh dapat pekerjaan-pekerjaan yang baik, anak-anak dia pula kita tengok cakap lendi elok, anak-anak dia pula berkahwin dengan laki, berkahwin dengan isteri, berkahwin dengan suami isteri yang dapat suami isteri orang soleh, soleh-solehah. Tuan-tuan, ini semua mungkin keberkatan daripada rezeki yang Allah berikan pada dia, cara dia susun atur hidup dia, dan dia infak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, kata tuan kita mereka bergembira dapat mengeluarkan zakat setiap musim. Orang yang melakukan dia buat tanam-tanaman, tak kira dalam bentuk ternakan ke tanam-tanaman ke, dia seronok bila dia dapat keluarkan zakat. Dia dapat keluarkan zakat. Dia bagi dekat kawan, dia bagi dekat kawan ni, dia bagi kat sana, bagi kat sini dengan penuh rasa gembira. Bergembira selalu dapat melaksanakan rukun Islam yang keempat itu. Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha mereka dan menundukkan langit dan bumi kepada mereka. Kerana keadaan macam tu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan, melicin dan melancarkan segala urusan-urusan dan usaha-usaha yang mereka lakukan. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita baca pada pagi ini, boleh kita ambil pengajaran apa? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita, boleh berlaku peristiwa-peristiwa yang pelik itu dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar daripada suara-suara yang aneh itu dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, daripada hadis ini kita boleh dapat pengajaran bahawa orang yang soleh ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dia walau dengan cara macam mana sekalipun.
Kita pegang dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kan? Orang yang bertakwa, barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kami akan jadikan padanya jalan keluar. Tuan-tuan, kita semayang, kita melakukan amal soleh, yakin pada Allah, Allah akan bagi min haitsu la yahtasib, daripada sekira-kira jalan apapun yang kadang-kadang dia tak sangka-sangka. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ini ayat yang kita boleh pegang dan kena yakin kita dengan ayat tadi. Laki tadi dia mengerjakan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang dia pun kadang-kadang tak sangka. Barangkali di sekeliling kawasan luar daripada dia tu orang lain tak dapat ayat macam dia, tiba-tiba dia boleh dapat ayat kerana amal soleh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita mesti wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang layak untuk mengeluarkan zakat. Cukup haul, cukup nisab, cukup tempoh, cukup dia punya jumlah dia tadi itu, maka wajib untuk kita mengeluarkan zakat. Tak kira lah kalau hari ni kalau hari ni nak bincang isu zakat ni panjang. Zakat pendapatan ke, zakat perniagaan ke, zakat ternakan ke, zakat pertanian ke, semua bentuk-bentuk tadi zakat-zakat yang wajib tadi ni, kalau kita ada harta-harta yang mesti dikeluarkan zakat, maka keluarlah zakat. Kerana zakat itu adalah pembersihan, tanzif, pembersihan daripada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ingat, zakat tadi ni bukan untuk kita. Zakat tadi ni bukan untuk orang-orang yang mengutipnya, tapi zakat tadi untuk orang-orang yang memerlukan bantuan daripada kita. Kerana kita keluarkan zakat, kita boleh salurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan sambung hadis yang ke-33. InsyaAllah hadis yang ke-33 ni hadis yang panjang yang menceritakan tentang bertawassul dengan amal soleh. InsyaAllah kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang apa itu tawassul dan apa itu tabarruk. Sebab ada orang dia kadang-kadang tertukar di antara tawassul dan tabarruk, sedangkan kedua-dua tu berbeza. Dan tuan-tuan, sampai ke hari ini, daripada dulu sampai ke hari ini masih lagi menjadi isu hangat, isu yang panjang. Ada yang mengatakan boleh ataupun tidak nak bertawassul, boleh ataupun tidak nak bertabarruk. Apa dia tabarruk, apa dia tawassul, insya-Allah kita akan sebut pada pertemuan akan datang dengan tajuk hadis bertawassul dengan amal soleh, insya-Allah. Mudah-mudahan apa kita sebut pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, pada zuhur nanti, jangan lupa insyaAllah saya akan bersama-sama lagi dengan tuan-tuan untuk siri kuliah zuhur kita. Cuma kita tak baca al-hadis, kita akan baca yang lain, insyaAllah. Kita akan sambung kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, insyaAllah, untuk tengah hari nanti. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan, kita jemput untuk hadir sama-sama. Tak lama tuan-tuan, lebih kurang dalam 20 minit ke setengah jam, insyaAllah. Paling lama setengah jam, paling cepat 20 minit, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayubana wa ayuba muallimina 'anna ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.